السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم ارزقنا السلامة والبركة والعناية والتوفيق والهداية والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم زين حياتنا بالإيمان وأحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Surah Al-Mu'minun ayat 16 yang bermaksud Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun, yang bermaksud kemudian sesungguhnya kamu akan bertemu hari akhirat dan akan dibangkitkan kembali. Sadaqallahul Azim, surah Al-Mu'minun ayat 16 yang menunjukkan betapa Allah berikan peringatan kita akan dibangkitkan untuk bertemu Allah pada hari kiamat. Suatu kemestian dan satu kepastian akan berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang berbahagia dan hormati Puan Ili dan seluruh dan kuasa pengurusan program Kelas Duha Wasilah, dan yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jemaah di awal pagi yang penuh barakah ini, di pagi 28 hari bulan Dzulhijjah. Berarti kita akan menghampiri sudah kepada penghujung Dzulhijjah ini. Akan kita ketemui bulan Muharram 1433 Hijriah pada hari Senin lusa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kerahmatan, keberkatan hari 29 Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan apapun situasi kita, perjalanan waktu dan masa, yang utama bukan detik-detiknya. Kerana detik-detik masa akan berjalan, berlalu, akan pergi dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari. Tapi yang utama ialah kita dengan ibadat, kita dengan amalan,
kita dengan ketundukan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama. Soal masa yang berlalu akan terus berlalu. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, jam ke jam, hari ke hari, ia akan terus berjalan sampailah setahap, dia akan terus berlalu, begitulah keadaannya. Tapi isu kita yang paling utama ialah kita dengan amalan kita. Peningkatannya tahap mana? Penambahannya tara mana? Kebaikannya di level mana? Dan segala-galanya kita tengok amalan kita. Satulah kata Al-Imam Al-Mawardi, seorang tokoh besar dalam agama, dalam bidang ilmu, menyatakan bahawa tidak ada orang paling celaka, yang paling rosak dalam hidup melainkan orang yang menghabiskan masanya, kehidupannya dengan perkara yang melalaikan, yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Itulah orang paling celaka, yang paling rosak, kata Al-Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaihi. Tak ada dah orang paling celaka, yang paling rosak dengan orang yang lalai dengan masa yang Allah beri. Artinya mereka yang tidak mengambil peduli tentang perkembangan ilmu, iman, agama. Ini satu benda yang berat untuk kita sebut, tapi itu kenyataannya. Dan saya bercakap untuk saya, bukan orang lain. Saya tidak bercakap untuk orang. Saya bercakap untuk saya, kerana saya tahu di mana masa saya, waktu saya dalam hidup ini. Awal jam subuh, hinggalah sekarang dah pukul 9.42 ini, di mana saya berada, apa setelah saya buat, apa yang telah saya lakukan, berpahala atau tidak berpahala, saya tahu. Maka saya tidak menilai orang, diri saya. Setiap kita berkewajipan menilai diri masing-masing. Tengok diri masing-masing. Jadi kita dapat keuntungan besar bila kita dapat menilai diri kita dengan nilai deraja keimanan. Jadilah sesuatu yang kita nak kena sentiasa mengambil kecerdikan supaya kita tidak jadi manusia yang disebut dalam hadisnya sebagai orang yang kecewa, menyesal yang tak sudah-sudah. Maka kita nak menyesal sekarang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Itu pepatah Melayu yang dalam. Betul lah. Pepatah Melayu itu ada kaitan dengan agama kita juga. Ya. Satulah Allah rakam dalam surah Al-Munafiqun ayat terakhir atau ayat 68 silap saya. Dikuanglah dalam Al-Munafiqun. Allah sebut tentang bagaimana golongan manusia yang di padang mahsyar merayu kepada Allah untuk kembali semula ke alam bumi. Untuk apa dia nak rayu? Dia rayu kepada Allah untuk balik, untuk beribadat. Antaranya bersedekah, infak dan seumpamanya. Jadi marilah sama-sama di kesempatan di pagi ini, dalam cuaca yang penuh tenang, dengan penuh indah, walaupun kita masih dalam suasana tertekan keadaan kita, tertekan situasi semasa kita dengan pandemik COVID yang makin hari makin menakut membimbangkan, bukan menyegarkan perasaan. Memang satu ungkapan yang boleh sebut sekarang ini pada tuan-tuan, situasi pandemik COVID dalam negara kita khasnya, tak bercakap orang, sesuatu yang membimbangkan kita. Menakutkan, kan angkanya makin mencanak naik dan lebih menakutkan kematian kerana kes COVID makin hari makin banyak, makin hari makin tak kenal siapa pun kita. Anak kecil usia setahun pun boleh hadapi COVID, remaja umur 10 pun boleh hadapi, seorang pemuda umur 20 tahun boleh hadapi, dalam usia yang gah perkasa 30 boleh hadapi, apalagi orang yang terbaru lebih 50, 60, 70 tahun. Jadi ini kenyataan kita sekarang. Seolah-olah bagi saya lah, dalam bahasa saya sebut dalam berceramah sekarang ini, dalam berceramah terakhir, saya kata tidak ada sesiapa pun terkecuali dari ujian pandemik COVID-19 ini yang boleh membawa kepada kematian, maut kerana COVID. Tak boleh siapa jangka. Hari ini sihat, jadi petang besok, pagi besok dialami hospital tak ada 2 hari, 3 hari, kemudian intubasi, tak intubasi pun boleh meninggal. Jadi Allahu Akbar. Jadi apa kita boleh mampu sebut pada Allah, apa dia tuan-tuan? Berilah kami keselamatan. Jagalah kami ya Allah daripada ujian yang menakutkan ini. Rahmatilah kami ya Allah dengan kesihatan sempurna. Jadikan kami dapat jaga lindungan. Itulah harapan kita. Tapi mestilah kita sertai dengan amalan.
dengan keimanan, bukan sekadar minta saja. Tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Kita beribadat sertakan dengan doa. Kita buat ibadat serta dengan rincian. Kita buat ibadat serta dengan munajat kepada Allah. Buat ibadat serta dengan air mata. Dengan penuh kesungguhan. Itulah yang kita mampu lakukan. Di samping kita jaga SOP, kepatuhan SOP, wajib kita jagai. Tak boleh ambil ringan. Sebab COVID is real. Sesuatu yang benar-benar menakutkan kita. Minta maaf tuan-tuan, mukadimah panjang sikit. Sebab ini bagi saya, kena sebut macam ini. So, dalam kerangka ilmu kita belajar ni, kita kena sebut benda-benda yang boleh bawa kepada soal berfikir. Dalam kerangka agama dan ilmu. Bukan kita fikir di luar kotak. Dalam kotak ilmu agama supaya apa? Supaya hidup ini dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Dalam jagaannya. Dalam realnya. Dalam keadaan Allah beri kita jagaan yang rapi dan jagaan yang baik. Dalam hidayahnya itu kita nak. Jadi pertemuan kita pada pagi ini, setelah lama tidak bertemu, dan terakhir pertemuan kita adalah pada tanggal 3 bulan Julai yang lepas. Maknanya dalam sebulan lebih dah kita tak bertemu. Kembali bertemu pada hari ini. Alhamdulillah. Maka sambungan bicara kita pada hari ini dari kitab yang kerdil ini, Hari Tanpa Tarikh, sekadar catatan ilmu yang tak seberapa. Kita tengok muka surat yang ke-22 dengan tajuknya Berpindah Alam. 22, page 22, tajuknya Berpindah Alam. Sebelum ini kita bincang bagaimana kenyataannya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan satu pembuktian. Apa dia pembuktiannya? Allah akan goncang ke dunia segoncang-goncangnya. Dan bila datangnya kegoncangan dunia, bermakna dunia telah tamat riwayatnya. Dunia telah sampai masanya ditamat riwayat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan dunia, dia juga menamat riwayat dunia. Sebab sifat Allah itu sebagai pencipta. Jadi dia pencipta, dialah penguasa yang penuh. Dia boleh hancurkan sebab ciptaannya. Apa masalahnya? Dia punya ciptaan. Huwallazi khalaq. Dia mencipta, dia boleh musnahkan. Tetapi Allah musnahkan dengan bersebab. Bukan sahaja. Ada sebabnya. Kenapa? Kerana tiba saat manusia kena balik kepada alam yang baqa, itu alam akhirat. Alam mahsyar. Untuk menghadap Allah. Tujuan menghadap apa? Untuk disiasat oleh Mahkamah Agung Akhirat Allah Azza wa Jalla. Inilah kenyataannya. Jadi selama kita hidup atas bumi, di atas bumi Allah ni, sehebat macam mana pun kita, gah macam mana pun kita, kaya macam kita, macam mana hebat kita di bumi Allah ini, rupa-rupanya, sampai masa bumi akan lebur, dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Macam mana cintakan kita dunia dengan keindahan yang begitu sekali melekat di hati jantung kita. Sampai masa Allah binasakan. Semua tak ada lagi dah. Bukan setakat kita tinggal ke anak isteri. Bukan setakat kita tinggal rumah tangga. Kita akan ditinggalkan oleh dunia ini buat selama-lamanya. Kita mungkin masa kita mati, dalam bahasa kita tinggal anak isteri lah. Seorang suami bila meninggal, tinggallah isteri anak-anak di belakangnya. Hidup dia lagi. Seorang ayah bila meninggal, dia tinggalkan anak-anak masih hidup di belakangnya. Seorang abah bila meninggal, dia tinggal adik-adik kandung, adik-adiknya di belakang masih hidup. Tetapi bila sampai kiamat, semua kita meninggal. Baik isteri kita, anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, bahkan yang kita, semua kita meninggal. Maksudnya, tak ada apa lagi dah. Allah bersihkan dunia sebersih-bersihnya, maka alam dunia tak ada apa lagi dah. La syai'ah. Kata ulama, la syai', tak ada apa lagi dah. Walaupun sebiji pasir pun dah tak ada lagi dunia. Seinci bumi tak ada lagi. Kerana pada masa itu, Allah leburkan sehancur-hancurnya. Itulah yang kita bincangkan. Paling tidak, kalau puan-puan tengok, dalam muka surat 21, ayat setelah pilih, banyak-banyak saya pilih ayat dari surah At-Takwir. Sekian-sekianlah. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu munkadarat, wa idza al-jibalu suyirat, sampai kepada ayat alimat nafsum ma ahdarat. Baik. Itulah kenyataannya. Macam mana pun situasi, sedih tak sedih kita, itulah kenyataan. Sebab tiada orang yang boleh tongkat langit hingga bila-bila. Tak ada orang boleh tonjang bumi hingga bila. Tidak ada. Tak ada siapa boleh tongkat langit sampai langit dia menongkat sampai bila-bila. Dan tak ada orang boleh tonjang bumi dengan kakinya sampai bila-bila.
Akhirnya semuanya akan Allah ambil by cash, tunai, melalui kiamat yang telah dilakukan, ya Allah lakukan. Allahu Akbar. Allah berkuasa memberikan kita ada kuasa langsung dalam urusan ini. Kita lemah selemah-lemahnya. Kita kerdil sekerdil-kerdilnya. Dan kita hina sehina-hinanya. Itulah kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita masih ada dalam hati jiwa kita perasaan angkuh, sombong, lalai, lupa, leka, kita kena cabut cepat-cepat. Kalau adalah dalam hati kita sebagai orang yang ada kelemahan, saya termasuk lalai, leka, lupa, sombong, angkuh dengan apa yang kita ada. Kita merasakan seolah kita miliki segala-gala, kita kekal dalam segala-gala di atas segala nikmat, kita buanglah ke tepi. Tolak jauh-jauh daripada hidup ini dengan suatu keadaan ada dalam hati kita. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Engkau ya Allah segala kepujian, segala kekuasaan. Engkau yang memiliki segala-galanya. Bagi Engkau segala-gala, kami tiada apa-apa. Itulah jiwa yang kita nak bina, kita nak bangun. Kita nak bina betul-betul supaya apa? Kita hidup dalam keadaan tidak sesat ataupun tidak jauh daripada garis panduan yang digaris pandu oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Bila sampai tahap itu, Allah dah hancurkan bumi sehancur-hancurnya. Allah telah jadikan bumi dalam keadaan dah tak ada apa lagi. Sehingga disebutkan ulama, disebutkan hadis Nabi sallam dalam hadis Nabi, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan. Bumi pada masa itu seolah macam roti sekeping. Bumi pada masa itu yang Allah hancurkan macam roti sekeping. Roti macam mana roti? Roti yang keping tuan-tuan tak ada apa. Yalah kita letak jam di atasnya, kita letak sesuatu untuk kita makan. Tapi roti kita nampak sekeping itulah. Sekeping mendatar begitu ya. Tak ada apa dah. Jadi bumi yang gah, yang hebat perkasa dengan gunung, ganang, bukit, bukau, dengan bangunan yang canggih-canggih sampai peringkat begitu sekali hebat bangunannya dengan kemodenan macam-macam. Akhirnya kata Nabi, umpama khubzatan wahidatan. Bumi tadi seolah menjadi tempat satu apa? Sekeping roti yang mendatar saja. Kata apa lagi? Ini satu perumpamaan menunjukkan bahawa sehebat-hebat bumi yang gah tadi, Allah jadikan macam sekeping roti yang tak ada apa lagi dah. Bukit, bukau, gunung, gandang, bangunan, rumah, kediaman, semua sekali. Macam sekeping roti. Rata. Rata terus. Tuan-tuan, itu nyata. Baik. Perpindah Allah. Kita baru nak masuk setelah minit yang ke-23. Mukadimah panjang. Tapi tak apa. Itu cara saya biasa macam itulah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan semua. Berpindah alam. Muka 22. Dalam firman Allah Azza wa Jalla. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Ingatlah, hari bumi ini diganti dengan yang lain. Demikian juga langit dan manusia semuanya keluar berhimpun dan menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Ibrahim surah 14 ayat 48. Kita ambil nas ayat ni dulu sebagai peringatan. Allah sebut apa kepada kita? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari bumi diganti dengan yang lain. Maknanya Allah sebut perkataan tubaddal ni tabdil, badal. Badal ni kalimah yang tuan-tuan biasa dengar kan? Badal haji, badal umrah. Kita bila ada, katalah mak ayah kita dah meninggal, dia masa hidup tak sempat buat haji kerana faktor nak pergi, sakit, contoh teruk, dia meninggal. Kita sebagai anak-anak boleh buat satu ibadah badal haji pada ayah mak kita yang telah pergi. Kita beri satu angka, RM sekian-sekian, ada orang tuan buat badal haji. Mana ganti. Yang pergi bukan mak kita. Yang pergi orang lain lah. Orang yang pihak kedua yang buat haji kepada dia. Dia buat haji kepada Wukuf Arafah, sampai Muzdalifah, sampai Lodi. Dia buat haji untuk ayah mak kita, atas nama mak kita. Tapi dia buat.
Mak kita dah tak ada dalam kubur dah 2 tahun dah. Jadi mana badal, mana ganti orang dah. Haji tak haji, tetapi yang buat itu orang lain atas nama mak telah pergi. Jadi badal tak badal lah, gantilah tu. Mak kita tak ada, yang buat orang lain. Sekian-sekian orang contohnya. Samalah kata Allah Azza wa Jalla bila Allah sebut yauma tubaddal, Allah gantikan bumi ini dan langit dengan yang lain. Makna apa? Mana bumi yang tersergam indah ini tak ada lagi wajah yang ada, dan langit yang hebat tak ada wajahnya pada masa itu. Allah ganti terus, maknanya keadaannya dalam situasi tak sama lagi antara dunia yang ada dengan yang akan datang ini. Ini kata Allah tubaddal, digantikan. Ini semua menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa barazu lillahil wahidil, dan bukan saja langit, bukan saja bumi, hatta langit was samawat. Semua juga, semua langit pun Allah ganti dalam keadaan tak ada lagi wajah langit yang membiru macam sekarang. Yang nampak awan di langit pada jam asar, maghrib, nampak cantik waktunya. Tak ada lagi. Yang akan berlaku kata Allah Azza wa Jalla, wa barazu lillahil wahidil qahar. Manusia semuanya keluar, berhimpun untuk menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Jadi para ulama kita sebut ketika tafsir ini menyatakan bahawa alam yang lain akan muncul, bukan lagi alam dunia yang kita nikmati. Alam lain akan muncul, timbul, bukan lagi alam dunia yang kita lihat sekarang ni. Sehingga para ulama kata, bila bercakap tentang alam yang lain itu, tak ada gambaran dah. Sebab alam yang akan datang nanti, satu alam yang kita tak fikir. Kita tak terfikir macam mana situasi. Tak akan terfikir kita. Sebab apa? Hebatnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Sampai kata ulama, tak ada orang boleh menggambarkan alam yang akan berlaku nanti, kerana tidak pernah ada dalam kotak pemikiran manusia alam itu akan muncul. Bila saya membaca, ni lama, bila berlaku peristiwa tsunami di Aceh, 2004, 26 Disember 2004, hampir kira-kira 17 tahun yang lalu, hampir 17 tahun lepas, kita boleh bercakap sebab kita lihat situasinya, apa yang berlaku. Pembacaan kita boleh kita faham, dan kita bertanya, saya pernah melawat Aceh dan bertanya, ada yang kata, bila berlaku peristiwa tsunami Aceh ini, kampung mereka diami, yang penduduknya sampai 10-20 ribu orang, dengan binaan masjidnya, dengan binaan surau, binaan bangunan, kediaman, dengan rumah kedai perniagaan, orang pun 20 ribu, 30 orang. Bila selesai saja tsunami Aceh, mereka tak tahu mereka di kawasan mereka lama ke kawasan baru. Mereka yang hidup ini tak tahu. Ini kawasan mereka tengok sekarang, kawasan lama mereka atau kawasan baru. Sebab apa? Sebab yang lama tak ada sikit pun tanda. Allah tarik dengan tsunami tadi, semuanya hancur. Datang tsunami, hancurkan semua bangunan, masjid, surau dan sebagainya. Ada masjid teguh lah. Ada surau juga yang hancur. Rumah kedai. Jadi mereka kata, tak tahu kami di mana. Sebab apa? Yang datang depan mata itu adalah satu situasi yang sama tempat lain. Nak kata ini bangunan sikit, tak boleh. Itu baru Aceh. Di Aceh kerana tsunami. Bayangkan di alam akhirat. Inilah yang sebenarnya menjadikan ramai di kalangan para ulama yang bercakap dan menyatakan, sesiapa yang melihat dalam kacamata iman tentang kuasa Allah, dia akan rasa tentang kehebatan Allah Azza wa Jalla. Ini kata ulama. Siapa yang melihat dalam kacamata agama apa sesuatu benda itu dengan mata hati, dia rasa kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini ayat ni tuan-tuan penting ni. Allah nak sebut tentang kuasanya. Yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan manusia akan bangun bangkit untuk apa? Berhimpun di depan Allah. Wa barazu ni masing-masing berlumba untuk berdepan Allah, untuk menghadap Allah. Tak nak bertemu, kena bertemu juga pada itu. Ini ayat ni panjang ceritanya. Kemudian sambungannya,
penjelasannya, ayat tersebut jelas menunjukkan betapa manusia tidak lagi berada di alam dunia yang didiami selama hidupnya. Bahkan ia sudah berpindah secara mengejut ke sebuah alam yang baru. Bukan lagi alam dunia yang kita miliki, berpindah mengejut ke alam yang baru, tak pernah kita fikir selama ini. Ulama tafsir menyatakan alam yang baru itu ialah alam titian ke neraka atau ke syurga. Ini kalau ulama tafsir, termasuk ayat yang tafsirkan tadi, menyatakan bahawa alam yang baru yang kita tengok nanti ialah mana sebenarnya? Itu alam mahsyar. Yang kita sebut dengan bahasa mudah sebagai alam mahsyar. Iaitu alam hadapan kita hanya laluan-laluan saja. Depan kita pada masa itu dua laluan saja. Dua highway saja. Satu highway menuju ke syurga, satu jalan menuju ke neraka Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Ini kata ulama tafsir ya, saya ambil. Ini rumusan. Kalau saya nak baca, nak sebut tentang pandangan itu banyaklah. Tetapi rumusan kata ulama, pada masa bila datangnya alam baru tadi, mereka hanya nampak, depan mereka hanya dua jalan saja. Apa dia? Titian ke neraka, titian ke syurga Allah Azza wa Jalla. Laluan ke neraka, laluan syurga. Highway ke neraka, highway kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Tidak yang lain. Bukan lagi jalan nak balik ke Kajang, bukan jalan ke Banting, bukan jalan ke Perak, bukan jalan ke Johor lagi, tak ada lah. Kita sekarang laluan banyak. Daripada Shah Alam, daripada Subang Jaya, daripada Selangor ini, boleh pergi ke mana-mana. Nak ke Perak, ke Johor, belah utara, selatan. Boleh saja ikut jalan mana. Jalan kampung, jalan pintas, jalan tikus, macam-macam. Dunia. Ketika bila kiamat, depan manusia, tariqun ilal jannati wa tariqun ilal nar. Jalan ke syurga dan jalan neraka. Itulah kenyataan. Itulah kenyataan bila berlaku situs tuan-tuan, kata para ulama. Manusia baru insaf dan sedar. Apa dia? Kami dah sampai ke alam mahsyar Allah Azza wa Jalla. Jadi kata para ulama kita, berpindah alam ini, alam mahsyar. Itu alam yang menghimpunkan manusia. Dan ini saya nak bawa tafsiran sikit daripada kalimah para ulama tentang alam itu alam mahsyar. Apa mahsyar tuan-tuan? Mahsyar ialah huwa jam'ul mutafarriq wa dhammahu ila makanin wahid. Alam selepas dunia nanti ialah alam mahsyar. Terbentang luas. Dalam keadaan manusia mula hiruk-piruk. Jam'ul mutafarriq, manusia dah mula hiruk-piruk. Tak tahu ke mana dah. Nak pergi lorong kanan tak ada, kiri tak ada. Masing-masing keadaan begitu rupa. Dan semua mereka di arah tempat yang satu. Al-mahsyar, mana apa tuan-tuan? Iaitulah tempat berkumpul manusia. Fahuwa jam'ul khalaiq fi mawqifin wahidin lihisabihim wal fasli bainahum. Mereka dikumpulkan di tempat yang satu untuk dihitung hisab dan diberi hukuman oleh Allah antara kalangan mereka. Jadi alam selepas alam bumi adalah alam mahsyar. Tidak ada alam yang lain. Dan alam mahsyar pun alam di mana manusia akan berkumpul beramai-ramai. Pada masa itulah, kita akan baca nanti. Saya akan tengok dalam kitab yang lain pula, sebab saya ada kitab yang lain, kitab tentang hari akhirat secara detail daripada kitab Arab ini, di mana kata para ulama, sammallahu ta'ala yawmal qiyamati biyawmil jam'i lianna Allah yajma'ul ibada fihi jami'an kama qala ta'ala dhalika yawmun majmu'un lahu nasu wa dhalika yawmun mashhud. Surah Hud ayat 3 ayat 103. Apa kata Allah? Apa kata ulama? Hari itu Allah namakan sebagai hari perhimpunan. Seperti alam bumi tadi, hari perhimpunan. Kenapa? Kerana Allah kumpul semua hambanya. Tak kira siapa. Semua terkumpul. Dan kata Allah Azza wa Jalla, surah Hud ayat 103, Zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhud. Itulah hari
Manusia akan berkumpul beramai-ramai dan hari itu menjadi saksi kepada mereka semua. Hari Allah akan buka semua amalan, semua rahsia, semua kerja buat, semua yang dilakukan di atas ini Allah akan buka satu-satu dengan persaksian. Masyhudun, ada saksi. Apa saksinya? Hanyalah kita punya saksi. Tangan, kaki, anggota badan kita, saksi atas amal kita. Jadi inilah alam yang akan berlaku setelah daripada alam bumi. Jadi alam mahsyar. Ada orang dalam tafsir beberapa tafsir lah, kadang sebut alam itu sekian. Saya tak nak bawa itu. Saya nak pergi pada direct pandangan ulama yang muktabar. Selepas alam bumi menjadi dah begitu rupa, alam yang akan berlaku ialah alam mahsyar yang terbuka luas untuk manusia berhimpun, berkumpul untuk disiasat oleh mahkamah Allah Azza wa Jalla. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang berubah alam lain, ini dalam satu hadis, sambung muka 23 ya. Saya tak tahu ini boleh share tak, boleh letak di skrin tak? Okey. Ini mungkin ada tak ramai kita, mungkin ada yang tak dapat buku dan nota ya, jadi boleh tengok di skrin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang maksud berubah alam lain tadi kan, yauma tubadul ard. Maksud apa Aisyah? Jadi orang tanya Aisyah. Keringat tuan-tuan Aisyah radhiyallahu anha hebat orangnya. Bukan calon-calon orang, ummahatul mukminin, ibu kita semualah. Bonda kita semua, daripada bonda kita yang melahirkan kita, yang besar kita ialah isteri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sebagai ummahatul mukminin, ibu kepada orang beriman. Maka bonda kita yang kedua lepas bonda yang lahirkan kita adalah isteri-isteri Nabi SAW, Khadijahnya, Aisyahnya dan Saudah, macam-macam lah sebelah orang tu. Baik. Salah seorang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hebat Aisyah ini tuan-tuan, dia faham, sangat-sangat faham. Lepas tu ada ulama kata fahiya alimatun asyaddul ilm fiha laha. Seorang yang memang hebat ilmunya sehingga ke peringkat sahabat-sahabat yang besar-besar pun tanya Aisyah dalam hal-hal yang mereka tak faham, tak tahu, tak jelas. Omar tanya Aisyah tentang banyak benda. Omar tu besar dah sahabatnya, pengalaman ilmu dah banyak. Abu Bakar pernah, ayah sendiri, Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pernah tanya isteri anaknya Aisyah. Sebab Aisyah rezekinya isteri Nabi yang kedua, dia adalah insan yang paling akrab dengan Nabi malam, siang, pagi, petang, senja, dini hari. Nah, apa saja situasi dengan Nabi, memang dialah. Bersama Nabi malam, siang, tengok, bercakap, bicara, dalam hal ibadat Nabi, perkataan Nabi, apa saja. Aisyah betul-betul insan yang menerima total ilmu pada Nabi SAW secara perwatakan ke, sikap ke, hatta bicara ilmu. Jadi, munasabah sekali lah. Sebab itulah kita tak boleh terima kenyataan bila orang Syiah menghentam Aisyah dengan mengkafir Aisyah, kita tak boleh terima. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah pertahankan Aisyah, insan yang muslimah, mukminah, insan yang kita kena angkat sebagai ibu kita. Sebab Nabi, isterinya Aisyah yang cukup alimah. Jadi pandangan tertolaklah. Ya, itu cerita panjang. Baik. Aisyah radhiyallahu ditanya tentang apa wahai Aisyah ummul mukminin. Ini sahabat tanya Nabi, tanya Aisyah, apa maksud yauma tubadal? Apa maksud yang Allah sebut ni bumi digantikan? Kata Aisyah bahawa Nabi alam itu ialah titian ke neraka Jahannam. Ini pandangan Aisyah, tapi Nabi. Kata Aisyah, Nabi pernah sebut bahawa bila alam bumi ini sudah hancurkan, Allah muncurkan mahsyar, Allah nampakkan seawalnya apa dia? Titian neraka ke titian ke neraka. Aisyah tak kata ke syurga kan? Kata Aisyah, titian neraka Jahannam. Maksudnya, bila berlaku mahsyar ni, yang utama nampak ialah neraka Jahannam. Sebelum syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ada hadis tersebut kemudian. Saya ingat kita akan jumpa, tapi saya sebut di awal-awal, memang itulah kenyataannya. Sebab itulah ketika kita laluan as-sirat nanti, yang pertama neraka, yang kedua syurga. Neraka dulu, sebab tu orang yang kufur, kadang ke syurga, jatuh neraka terus. Orang beriman,
dia akan lintasi neraka tu seumpama semacam kilat. Hui. Dia akan lintasi neraka tu terus tengok syurga. Sebab dia bukan ahli neraka. Dia akan lalu dalam titian as-sirat dalam keadaan secara cepat sehingga dia tak nampak pun neraka di bawahnya. Ini hadis sebut. Kita akan bincang nanti. Kalau umur panjang, ada hadis itu dalam syarah. Jadi maknanya Aisyah kata, bila kiamat bila dah Allah hancurkan bumi, Allah ganti dengan satu alam baru, mahsyar, Nabi sebut titian ke neraka dulu. Ini satu peringatan kepada kita. Saya katalah, sebab saya cuba mengamati, mengkajilah dalam kadar kemampuan ilmu saya, saya mengkaji. Mengapa Nabi sebut titian pertama neraka? Sebenarnya untuk ingatkan kepada kita bahawa antara isu yang paling tidak manis di padang mahsyar, yang paling menakutkan nanti ialah Allah Subhanahu wa taala nak buktikan betapa neraka benar. Kalau Allah hanya bercakap tentang syurga, benda yang nikmat, benda yang cukup bernikmat, cukup indah, orang mungkin tak padang sangat. Dan bila sebut neraka ni, orang yang berfikir, neraka menakutkanlah, aku tak nak buat dosa. Maka dalam hati jantung ada perasaan takut, bimbang. Munasabahlah tu. Sebab apa? Kita tak nak Allah saksi di pada mahsyar. Tak nak Allah hukum dalam mahsyar. Kita tak nak Allah murka. Jadi kita tak langsung cari syurga. Jadi ingat neraka ni satu benda besar. Sebagai orang beriman. Jangan cari pasal untuk Allah umban kita, Allah murka. Jadi peringatan tentang neraka ini lebih awal sebut sebab apa? Untuk ingat manusia, untuk ingat kepada manusia, kata para ulama, Allah tak berdusta dalam jaminan kepada kita bahawa neraka menanti. Siapa buat dosa, neraka. Siapa tak bertaubat, neraka. Siapa yang buat jahat, neraka. Ini kepastian akan berlaku. Peringatan. Peringatan. Jadi jangan kita pandang lekeh tentang hal ini. Cuma sebutkan tadi, orang yang beriman, yang ada iman dalam hati macam tuan-tuan yang cinta ilmu, tuan-tuan dalam keadaan berlapang dada. Sebut neraka, tuan dah takut. Tuan-tuan dambakan syurga, maka jangan bimbang. Bila anda dah cari syurga, anda akan dapat insyaAllah. Anda buat kebaikan, jangan bimbang. Syurga menanti, neraka tak akan. Tadilah, sampai peringkat bila titik as-sirat, ahli syurga dia akan lalui macam kilat. Dia tengok dalam syurga dah. Dia langsung tak nampak neraka. Allah beri keselamatan. Kenapa? Kerana amal salah kita. Kerana yang selamatkan kita di hari akhirat bukan apa? Amal-amal salah kita lah. Sampai neraka tak tertengok, neraka tak tersentuh walaupun sekarang amal salah kita. Iman kita. Maka itu kelebihan lah. Jadi, kata Aisyah, dalam hadis bila sahabat tanya, apa maksud Allah gantikan alam yang lain? Kata Aisyah, kata Nabi pernah sebut, Nabi kata, titian kena ke jahanam. Berdasarkan kenyataan sebab ini rumusan saya dalam kitab rumus saya. Berdasarkan kenyataan tersebut, ia menambahkan lagi kengerian dan ketakutan terhadap hari kiamat. Jadi bila kita baca cerita Aisyah kata yang Nabi sebut dekat jam nanti, menambahkan rasa ngeri kita akan neraka dan takut akan neraka. Ini kita nak tuan-tuan. So, kadang-kadang dalam hidup ini, kita kena banyak berfikir tentang seksa. Berfikir tentang murka. Berfikir kemarahan Allah daripada berfikir tentang soal nikmat-nikmat tu. Fikir tentang seksa ni. Fikir dulu yang itu. Aku kalau buat benda ni, tak boleh ni seksa menanti. Contohnya, aku nak menipu orang, dusta kat orang, bohong orang. Benda macam ni. Fikir, ini menanti aku seksa. Bila kita fikir benda menakutkan, yang baik, insyaAllah jangan bimbang lah. Masalah kita kadang-kadang tak fikir yang menakut. Seronok. Itu masalah kita. Bila fikir hal maksiat seronok, kita lupa. Jadi makna ada kebaikan. Bila kita fikir benda-benda mengerikan, menakutkan, kita jadi berubah. Takut buat dosa, takut buat silap, takut maksiat itu ada. Takut buat maksiat itu akan berjelma dalam hati, menyebabkan kita akan terarah kepada kebaikan. Ini sebabkan manusia tidak lagi berpeluang untuk mencari ilmu dan pintu kebenaran. Tidak sempat bertaubat dan melakukan kerja kebaikan sebagai bekal hidupnya di alam yang nanti. Ya, betul.
Sebab kita bila hidup dalam keadaan kita buat jahat, tak fikir tentang pahala, kita bimbang, kita ada peluang nak cari ilmu, pintu kebenaran pun tak boleh masuk, taubat tak sempat, dan kita tidak mampu buat kebaikan-kebaikan sebelum kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Boleh faham tuan-tuan ya? Dalam berbicara tentang kengerian hari kiamat, ini saya bawa dalam satu konteks yang lain, pergasunya. Dalam berbicara tentang kengerian hari kiamat, kita nak sebut sikit ya tentang peristiwa kiamat ini. Ia diperjelaskan juga oleh ayat dalam surah Al-Kahfi. Ini ayat ni tuan-tuan baca dalam ayat 47-48 ni. Dalam berbicara tentang kengerian, kita nak tengok jugalah macam mana Allah gambarkan tentang ngeri hari kiamat, menakutkan. Sebab kita bicara tentang neraka tadi, Allah sebut dalam ayat وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Al-Kahfi ayat 47-48. Dan ingatlah kata Allah Azza wa Jalla. Ini tentang kengerian hari kiamat. Sebutkan tadi kan, bila berlakunya mahsyar, yang pertama depan kita ialah neraka, kata Aisyah. Itu neraka, seluas-luasnya. Menunjukkan ada kengerian pada hari itu. Jadi tengok saja Allah, neraka menanti. Apa akan berlaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dia cerita Quran ni tuan-tuan, dia ada sifat sambung nyambung sebenarnya. Antara surah dengan surah ayat, dia ada sifat menyambung. Sebab Quran dia tidak statik. Tidaklah orang kata juzuk pertama hingga 5 amal soleh. Juzuk 6, 7 tentang persoalan sembahyang. Juzuk ke-10 hingga 12 tentang mati. Tak. Dia Quran ni dia berada dalam satu bercampur antara kasah dengan kasah. Boleh jadi Allah sebut tentang soal kematian dalam surah yang ke-13. Allah sebut mati dalam juzuk yang ke-23. Contoh. Allah sebut tentang syurga, juzuk kedua lagi. Allah sebut juga syurga, juzuk yang ke-18. Jadi juzuk ke-30 contohnya. Ada 30 banyaklah. Jadi Quran dia bercampur aduk antara satu cerita. Ini mukjizat Al-Quran. Dia tak statik. Syurga neraka hanya juzuk ke-13 hingga 16 contohnya. Hal neraka je 18 hingga 20. Tidak. Jadi kita akan bertemu cerita Al-Quran itu dalam keadaan berangkai-rangkai satu dengan satu. Yang ini kita nak kena, kalau orang mengaji tafsir, dia tahulah. Dia akan buka satu surah dengan surah. Dia akan compare tengok. Tapi kita bukan pengajian tafsir kat sini. Baik. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, wa yawma nusayyirul jibala, dan ingatlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang. Ini nak cerita tentang hari ketika Allah hancurkan bumi ni. Nak berubah kepada alam yang lain ni, alam mahsyar. Hari ketika kami bongkarkan, nusayyir maknanya kami ratakan. Dalam keadaan kami terbangkan gunung-gunung yang tinggi sampai hancur lebur, sampai debunya berterbangan dengan batu-batu berterbangan itu. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa taral arda barizatan. Kamu akan tengok makai bangga muka bumi terdedah dengan nyata. Maksud apa? Bumi yang nampak bangunan itu dah rata dah. Dah rata. Bumi itu dengan bangunan bukit bukau dah rata depan kamu. Rata. Tadi macam roti jadi kan? Macam kahubzin. Semacam roti rata. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa hasyarnahum, maka kami kumpulkan, himpunkan mereka. Itu katakan mahsyar. Jadi perubahan bumi tadi tiba-tiba berlaku macam tu. Tengok-tengok kita dah pada mahsyar dah. Terbentang depan kita satu alam yang baru, dalam terbuka macam roti sekeping tadi, namanya Al-Mahsyar. Al-Mahsyar. Mahsyar tempat berhimpun. Kena ingat tu tuan-tuan. Al-Mahsyar tempat berhimpun. Hari kita Yaumul Mahsyar, hari perhimpunan. Hari kita berhimpun beramai-ramai. Dan kata Allah Azza wa Jalla, falam nughadirhum minhum ahada, dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun di kalangan mereka. Mana apa? Tak ada seorang pun tertinggal. Semuanya akan bangun bangkit di padang mahsyar tanpa seorang pun yang tak bangkit. Tak ada seorang boleh sembunyilah maksudnya.
Kata Kelantan, tak ada orang boleh nusuk. Itu bahasa Kelantan ya. Tak ada orang boleh sembunyi, celah-celah orang, tak ada. Semuanya kata Allah, semuanya. Falam nughadirhum, kami tak akan tinggalkan seorang. Mana semua kamu. Tak kira anak kecil, orang dewasa, orang mana-mana, laki perempuan. Yang baru mati, lah mati, yang jahat, yang baik, semua akan bangkit. Seorang pun tidak terkecuali. Inilah satu lagi di antara ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita di bumi ini, tuan-tuan, orang yang buat jahat boleh sembunyi daripada orang ramai. Buat kerja kejahatan, boleh larikan diri sampai ke puluh tahun, orang tak jumpa dia. Berlaku. Orang buat jenayah, bunuh orang, contoh sampai peringkat dia berhilangkan diri puluhan tahun, bahkan sampai mati orang tak jumpa. Dia tukar dia punya personality diri dia, tukar nama, bahkan wajah dia boleh ubah kepada wajah lain. Contohnya, itu dunia. Jahat macam mana kita dengan sebab cerdiknya kita boleh jadi, kita dapat loloskan diri sampai orang tak jumpa. Itu dunia. Tapi akhirat, tak ada seorang boleh loloskan diri sama sekali, tuan-tuan. Itulah tanda maha kaya yang Allah Azza wa Jalla. Fikirkanlah. Tidak ada satu ungkapan yang boleh kita sebut, aku ni akan cuba untuk tidak bertemu Allah Azza wa Jalla. Tidak sama sekali. Pasti kita akan dibawa menghadap seorang demi seorang. Sehingga tahapnya, tiap orang menanti amal masing-masing. Iqra' kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasibah. Allah akan suruh kita baca, tiap-tiap orang akan baca amal masing-masing. Iqra' kitabak, baca amal masing-masing. Surah Al-Isra. Allah sebut kepada kita begitu. Kitab bernama, bukan kitab yang tak bernama. Kitab file kita akan bernama. Sekian-sekian orang, dialah pemiliknya. Walaupun nama kita mungkin sama di bumi, bin sama, nama sama. Rasulullah bin Muhammad mungkin ratusan yang ada di Malaysia lah. Ada dekat Jepun, dekat Amerika. Ratus orang. Tapi nama saya tetap saya punya. Walaupun nama sama, tetap hak saya. Ini kenyataan. Tuan-tuan, puan-puan. Ini mengisafkan kita sebenarnya itulah dalam hidup ini. Bila kita baca Quran dengan pengamatan. Hati mana yang tidak menangis, jiwa mana yang tidak menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Isaf. Maka kata Allah, walam nughadirhum min ahad. Kami tidak akan sama sekali bebaskan seorang. Lam ini satu petanda menaikkan kepada tidak akan ada orang yang bebas daripada aku punya ketentuan daripada masyarakat. Tidak akan ada, kata Allah. Wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Lalu kata Allah, dan dikata kepada mereka, apa dalam keadaan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhan kamu dengan berbaris teratur. Mana situasi pada masyarakat dengan peraturan yang akan kita patuhi. Masing-masing ada turn dia. Tak ada nak berebut dah. Nak berebut laikan diri tak ada dah. Nak berebut laikan diri tak ada. Bertemu Allah pun tak berebut. Pasal turn masing-masing. Kata Allah dalam keadaan safan, berbaris yang teratur. Seorang. Allah Maha Kaya. Diurus manusia pada hari itu keadaan yang tertib. Sempurna. Tak ada hiruk-piruk, gegak komputer, tak ada apa-apa. Ini semua menunjukkan urusan Allah terlalu hebat. Pada hari manusia dihitung amal oleh Allah Azza wa Jalla. Safan berbaris. Seorang. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu sekarang datang kepada kami berseorangan. Tak bawa anak, Tuhan, saya datang satu family ni, ini anak tolong saya, ini isteri saya, ini anak kedua. No. Wahai Tuhan, saya datang abah saya, mama saya, ibu saya, bapa saya, baba saya, ini dia. No. Wahai Tuhan, saya datang dengan atuk saya sekian. No. Datang tu saya datang pemimpin, tak ada. Masing-masing kata Allah, ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang seorang macam mana, kamu jadikan kau pada mulanya. Dalam keadaan kata Allah Azza wa Jalla, itulah keadaan kamu. Seorang. Bal za'amtum allan naj'ala makum ida.
Bahkan kamu dahulu menyangka kami tidak akan menjadikan kamu pada masa tertentu. Mana kamu tak jangka macam ni. Kamu tak sangka macam ni. Tapi inilah kenyataannya hari ini. Inilah kenyataan. Baik. Ayat ni tuan-tuan. Balik pada muka 24. Kita preach 24 tu. Tengok 24. Demikian gambar ayat di atas tentang keadaan muka bumi yang akan dileburkan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Bumi yang cantik, mulia, yang hebat ini Allah leburkan menjadi hasyarnahum. Bumi tadi padang mahsyar yang terbentang luas. Ketika itulah manusia tidak lagi berada di alam bumi yang pernah didiaminya. Kebangkitan manusia pada ketika itu dalam keadaan berseorangan, tanpa sebarang bantuan daripada ahli keluarga dan rakan taulan yang lain. Seorang-seorang kita. Berpisah kasihlah kita dengan anak isteri kita. Berpisahlah kita dengan keluarga masing-masing. Berpisahlah kita dengan abang dan adik kita cintai. Allahu Akbar. Masing-masing bangkit dengan diri masing-masing. Kalau kuranglah kita pada hari itu. Kalau kita datang amal penyelamat kita pada hari itu. Kita datang dengan dosa-dosalah kita bawa pada hari itu. Tuan-tuan, puan-puan, saya bukan nak menangis, tapi baca benda macam ni lah. Kadang-kadang kita boleh terasa lah situasi-situasi yang menggerunkan kita pada hari tak ada sebarang pertolongan bantuan. Kita di bumi ni, tuan-tuan, dalam musim-musim pandemik COVID-19 ini, saya nampak Allah uji satu keluarga dengan COVID-19. Ayah kena kuarantin kerana positif COVID. Anak-anak akan bantu ayah siapkan makanan. Isteri bantu suami hidupkan makanan. Walaupun tak boleh bersama daripada sudut sebilik ataupun makan sedang. Suami kuarantin bilik sendiri contohnya. Tapi isteri akan hulurkan makanan. Masakkan apa yang patut. Anak-anak akan dekati ayah. Doa kepada Allah banyak-banyak. Ada kikanan kita bantuan datang. Bukan setakat keluarga. Non jiran-jiran hantar makanan. Hari saya dengar cerita ada keluarga kuarantin dah seminggu, 2 minggu. Alhamdulillah jiran-jiran hantar. Letak di pagar. Di sisi pagar rumah. Makanan, nasi lemak. Kadang-kadang dengan kuih-muih. Dengan sayur-bayur hantar. Online. Sampai lalamu hantar. Dunia. Kita ada bantuan kikanan kita. Dalam kesempitan ada orang tolong kita. Keluarga sendiri tolong. Oh, adik-adik tolong. Bahkan jiran tolong. Alhamdulillah. Itu bila pada masyar nanti. Tak ada bantuan walaupun seinci. Ini semua tanda kedahsyatan. Tanda kedahsyatannya. Jadi kita dalam hidup ini kata para ulama, marilah kita bina amal kita yang soleh. Sebab bila amal kita bawa di padang mahsyar, rupa-rupanya kita keseorangan tetapi pendamping kita amal kita bawa. Kita seorang-seorang betul seorang-seorang tetapi amal soleh kita yang kita buat selama hidup, amal baik kita buat selama hidup menjadi kawan kita yang paling rapat dengan kita. Walaupun tidak ada beradik, tidak anak-anak lagi, tidak isteri kita yang bantu kita. Yang dekat kita amal masing-masing. Jadi ini satu rezeki. Betullah kata para ulama, orang yang beriman tidak pernah rugi walau di mana berada sekalipun depan Allah. Sebab apa? Pendampingnya adalah ilmu dan amal-amal solehnya. Hidup amal soleh kita. Dan Tuhan letak dalam minda tuan-tuan, dalam penentu Tuhan bahawa amal soleh, pahala kita hidup dan menghidupkan kita di padang mahsyar. Tak mati. Hidup menghidupkan kita. Kita keseorangan, tapi dalam lingkungan kiri kanan kita, amal tu amal ni
amal sedekah, amal jariah, amal ilmu, iman kita buat macam-macam lah. Dengan zikir, tasbih, taubat, istighfar. Semuanya hidup dan menghidupkan kita dan tidak mematikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kenyataan. Satu ada. Tak maaf saya bukan nak menangis, tapi bila sebut macam ni, hati bercakap. Hakikatnya dia akan dibangkit berdasar amal masing-masing. Tengok saya tulis kat situ. Kita balik page 24 tadi. Hakikatnya dia akan dibangkitkan berdasarkan amal masing-masing. Makna ketika itu kita seorang-seorang kita, tapi amal kita adalah teman setia kita pada hari itu. Amal kita akan menjadi pengapit kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya ketika itulah amal akan buktikan, hei manusia, kamu selamat. Aku amal kamu, teman kamu pada hari ini. Lalu berlakulah perhitungan terhadap amalan dan segala perbuatan semasa di alam bumi. Itulah kenyataannya. Realitinya, gambaran Al-Quran tentang kedahsyatan dan mengeri-kengerian alam kiamat ada satu petanda yang terang betapa Allah Azza wa Jalla Tuhan yang maha berkuasa penuh terhadap seluruh penciptaannya. Ini satu tanda Allah berkuasa penuh terhadap segala penciptaannya dan sekaligus menyadarkan manusia betapa lemah dan kerennya kita. Mengisap kita lemahnya kita pada hari itu. Tak ada sebarang kekuatan dah kita. Semua dah tak ada apa dah kita. Pokoknya kengerian alam kiamat akan menentukan garis pemisah antara dua kelompok besar di kalangan manusia. Jadi pada hari itu, bila Allah bentangkan mahsyar, bumi dah tak ada dah, mahsyar datang, hari itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Ialah garis pemisah antara dua kelompok besar di kalangan manusia. Manusia berpisah dalam dua kelompok. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 10 lagi. Dunia mungkin kita berpisah dalam banyak kelompok. Kelompok A, sekian-sekian. Kelompok B, sekian-sekian. Kelompok C, dunia berpisah kita tuan-tuan. Golongan pencen lama, dia. Pencen baru, dia. Nak pencen, dia. Golongan kaya, dia. Golongan miskin, dia. Golongan tak ada harta, dia. Golongan yang tak ada jawatan, dia. Golongan yang tinggi, dia. Golongan korporat. Kita dunia ni macam-macam kelompok. Kalau dia orang korporat, kita kawan orang tak korporat. Dia orang kaya, orang miskin dia tak pandang. Dia miskin, dia tak masuk kelompok orang kaya dah. Orang miskin harta tak ada. Mana orang nak peduli kat dia? Contohnya. Ini dunia. Bila di pada masyarakat nanti kata para ulama kita, manusia akan dipisah dua kelompok di kalangan manusia. Apa dia kelompok pertama? Segolongan akan merasai nikmat keindahan alam kiamat. Walaupun ngeri menakutkan. Makna walaupun nampak mengeri menakutkan tadi, dia mula rasa dah. Kengerian yang ada tadi tidak pun mencemaskannya. Orang yang siapa ni? Orang beriman lah. Nampak ngeri, susah, tapi dia dah mula rasa dah. Tidak ada kengerian. Yang dirasa ialah kenikmatan untuk menikmati keindahan alam kiamat syurga menantinya. Golongan pertama, ini kita harapkan kita dalam kelompok itu. Nampak susah macam mana? Tak susah sebenarnya. Sebab yang menanti ialah nikmat rezeki, nikmat syurga, nikmat redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua yang akan hancur binasa. Golongan yang dihumpan dalam api neraka. Itu golongan yang salah, yang berdosa lah. Nanti masa saja di mana mereka akan hadapi kengerian semasa akan berlaku, semasa mati dan berterusan dalam kenegerian walaupun setelah meninggal alam ini. Jadi orang ni, golongan kedua ni tuan, daripada hadapi masalah bila lagi? Dia mula hadapi masalah daripada saat dia mati, masa akan berlaku, dia dah alami dah kepayahan-kepayahan daripada awal lagi sampai kepada mahsyar, dia akan alami kepayahan-kepayahan untuk dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, terdapat beberapa kisah yang dinyatakan oleh Rasulullah, terutamanya kedahsyatan yang akan dialami umat beriman kepada Allah. Adalah cerita dalam hadis tentang Nabi cerita bagaimana keadaan orang-orang yang akan menerima siksaan ketika bertemu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tengok dalam satu ayat yang lain,
Saya tak nak bincang tentang cerita ini, kita akan pergi kepada seterusnya sikit masa lagi, belum saya tengok soalan. Allah. Jadi kesimpulan tadi ialah dua kelompok akan nampak hari itu, bukan tiga, bukan empat. Kelompok yang beriman, walaupun situasinya cukup susah macam mana, dia tenang, bahagia. Yang kedua ni susah sampai bila-bila. Daripada awal mati sampai ke akhirat, dia akan susah. Gambaran yang amat mengerikan dinyatakan tegas oleh Allah. Kita tengok satu ayat lagi. Allahu Akbar. Ini ayat ini sebenarnya saya dahulukan daripada tajuk sebenarnya, tapi tak apalah. Patut ayat tak ada kat sini, tapi saya dahulukan daripada tajuk sebab nak gambarkan tentang situasi orang susah tadi. Apa kepahian? Tengok keadaan apa Allah sebut. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum an-nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Ibrahim surah 21 surah ke-14. Dan engkau akan melihat orang yang berdosa pada ketika itu diikat dengan rantai besi. Ini cerita orang-orang ahli neraka dah mula Allah saksa. Titian tu mereka dah masuk dah. Tak syurga tak nampak pun. Tak dapat syurga pun. Tu masukkan neraka, kata Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan diikat dengan rantai besi, al-aswad, rantai besi mengikat mereka, sarabiluhum, pakaian mereka, min qatiranin wa taghsha wujuh manar, pakaian mereka itu pada minyak mudah menyala. Pakaian tu akan disambar api. Pakaian itu akan menyala sebab apa? Dia macam ada sambaran. Macam minyak membakar. Akhirnya menyala di pakaiannya. Wa taghsha wujuhahum nar, dan muka mereka diliputi oleh api neraka yang membakar-bakar. Diliputi oleh jilat api neraka. Api neraka jilat mereka punya muka dengan api yang membakar-bakar. Allahu Akbar. Liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat. Kerana Allah nak beri pembalasan atas apa telah mereka lakukan selama ini. Pembalasan Allah beri by cash pada hari itu. Innallaha hisab, dan Allah Subhanahu wa taala amat cepat perhitungannya pada hari tersebut nanti. Saya nak berhenti situ tuan-tuan, kerana hadis ayat ini dah kemudian kita kena tengok dalam keadaan yang lebih jauh sikit, dan masa tidak mengizinkan. Sekarang dah satu jam 10 minit kita bercakap. Mungkin ada soalan saya nak terima. Yang penting ialah setakat itu kita sambung nanti insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla perjalanannya, perjalanan macam mana sampai peringkat kita akan melihat kemudian bagaimana situasi orang-orang kafir yang dihumban kedekat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu natijah daripada kezaliman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Maka kesimpulannya pada hari ini, sama-samalah kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran untuk diri kita masing-masing. Bahawa sehebat mana alam dunia kita sekarang ini, yang kita memang sonok sangat-sangat, tak salah, sonok dengan dunia tak salah. Jangan pula puan pandang, oh kalau kita tinggal. Jangan tinggal. Inilah lokasi kita untuk beriman. Lokasi nak beribadat. Lokasi nak buat kebaikan ialah dia. Nak cari pahala, dunialah tempatnya. Buatlah kerja. Carilah amalan. Tapi ingat, penghujungnya, seindah mana dunia kita ada sekarang, yang kita sayang, tak pernah kita tolak ke tepi ni, tiba-tiba bila Allah ganti mudah saja. Itu hari mahsyar datang by cash. Dunia hancur, Allah ganti di alam keadaannya, manusia itu akan bertemu Allah secara fizikal. Mahsyar bertemu. Bumi tak ada lagi dah. Hatta pokok-pokok, bukit bukau pun tak ada lagi dah. Jadi ini sebenarnya titik insafan. Pada yang lalai, segera pulihkan hatinya untuk berjalan. Pada yang lupa, segera bina hati untuk beriman kepada Allah. Kepada yang agak jauh jalan hidupnya, cuma kembali ke pangkal jalan. Kepada yang tak mencari ilmu dan amal, cuba bina kekuatan amal dan ilmu. Kepada yang hidup dalam rahmat dan hidayah Allah, perkemaskan hidayah Allah dengan segala pintu kekuatan ilmu dan amal, supaya apa? Hidup kita dalam keadaan dirahmati Allah malam siang pagi kita sampai kita kemati. Itulah sekadar apa yang boleh sampaikan pada pagi ini dalam masa yang terbatas 1 jam 10 minit memadai kerana kita nak menerima soalan. Jadi kita akan sambung nanti page yang ke-25 dengan hadis Nabi SAW, iaitu dalam hadis daripada Abu Hurairah, Imam Muslim. Ini pun satu peristiwa situasi kita hari itu. Keadaannya, apa ceritanya? Kita bertemu lagi insya-Allah dalam kelas akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla, diberikan Allah rezeki bertemu
dalam keadaan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak ada ujian yang mendatang dan tak diberi Allah ujian yang menakutkan, terutama dalam suasana COVID yang sedang berlaku pada hari ini. Kita doa pada Allah keselamatan lah. Doa banyak-banyak. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh, Ghafurur Rahim. Ada soalan? Kita buka soalan insya-Allah. Jemaah boleh unmute atau tinggalkan di ruang chat soalan jika ada. Kalau ada, silakan. Tak ada soalan hari ni Ustaz. Ada. Ini maknanya faham belaka. Alhamdulillah. Berapa ramai? Ramai ke ataupun memang tak ramai ini? Ramai. 115. Okey. Tahniahlah kalau tak ada soalan, saya pun Ada tapi tak ada soalan menandakan satu benda lah. Tak faham belaka, itu yang takutnya. Okey, faham belaka alhamdulillah. Tak apa, kita boleh bawa soalan minggu depan. Tak ada masalah. Mana-mana soalan yang tak dapat hari ini nak diberi, boleh bawa minggu depan dan boleh beri pada saya insya-Allah. Saya akan jawab kalau berdasar kepada tajuk sebelumnya. Baik. Wallahu a'lam. Kita doa sikitlah. Ustaz ada satu soalan. Ada soalan? Okey. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya bagi yang kehilangan anak semasa lahir, bagaimana keadaan anak dan ibu berjumpa ya Ustaz? Pertama sekali, Allah SWT tidak akan sia-siakan hubungan di antara anak ibu walau apa yang berlaku. Apalagi seorang ibu kehilangan anak dalam kandungan perutnya, tak cukup bulan contoh, hatta yang lahir-lahir meninggal. Melahir 2 hari meninggal, lahir meninggal. Penting di situ kata para ulama, ada satu pandangan menyatakan bahawa anak tadi akan menjadi penyelamat kepada ibunya di alam syurga, di alam akhir nanti. Penyelamat. Sebab anak-anak ini, anak-anak yang akan menjadi sebagai khadam. Dan mereka sebagai wildan. Bakal ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Dan mereka akan mencari ibu mereka nanti. Itulah kata para ulama, orang yang kematian anak-anak ini, jangan duka cita. Kalau dia mati sampai 3 orang anak, syurga mudah menantinya. Seorang pun ada kelebihannya. Jadi apa yang penting adalah ibu-ibu yang hilang anak masa dalam kandungan akhirnya ataupun anak masih kecil meninggal, tidak ada pemutusan hubungan sehingga di padang mahsyar nanti. InsyaAllah yang kita kena raikan ialah doakanlah mudah-mudahan anak tadi sebagai penyelamat kita di alam mahsyar. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah penyakit COVID-19 pada kami, ya Allah. Angkatlah pada kami selama-lamanya. Gantikan kami dengan ketenangan yang berkekalan, kerahmatan yang berpanjangan, kebahagiaan berterusan. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada yang sakit dengan COVID-19, sembuhkan penyakit, ya Allah. Kembali kesehatan baik kepadanya. Pada kami yang tak diuji dengan kesakitan, ya Allah, kekalkan kami dengan kebaikan yang baik, kesehatan yang baik, ya Allah. Demi untuk kebaikan amal ibadat kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah khair Ustaz. Amin insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bulan ni 2 kali Ustaz? Bulan ni berapa date dia?
21 Ogos. 21 Ogos. Saya tengok dari saya sekarang supaya saya dapat kepastian Ah, dan jemaah. Okey, 21 Ogos betul. okay. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.